Pelajar minta respon bahan yang saya paparkan ni nampak atau tidak. Nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT, tahniah dan syabas saya ucapkan kerana dapat hadir kelas pada hari ini. Suara saya jelas tak pelajar? Jelas. Okey, kita akan sambung PDPR kita, di bawah tajuk sukatan serakan data terkumpul. Pada minggu yang lepas kita telah mempelajari tentang bagaimana kita nak membina histogram dan juga poligon kekerapan daripada jadual nilai kekerapan. Jadi saya ulang semula untuk maksud serakan. Okey. Serakan merupakan taburan bagi suatu data. Sama ada data itu ditaburkan secara berserak, okey, ataupun secara bertumpu di satu bahagian. Jadi pada hari ini kita akan lihat, okey, bagaimana data itu ditaburkan. Okey, manakala sukatan serakan adalah nilai-nilai yang menggambarkan serakan tersebut. Jadi dalam sukatan serakan ini kita akan belajar mengenai julat. Okey, julat adalah nilai data tertinggi ditolakkan dengan nilai data terendah. Okey, ataupun nilai titik tengah bagi data tertinggi ditolakkan nilai titik tengah bagi data terendah. Okey, baik. Jadi untuk yang kedua adalah julat antara kuartil. Okay, julat antara kuartil ni kita akan belajar ketika kita membina histogram, membina OGIF. Okay, kemudian kita akan belajar variant dan sisian piawai. Jadi ada 4 sukatan serakan yang kita akan belajar. Bagi set data terkumpul, kita boleh lihat serakan dengan membina histogram dan kekerapan unggukan. Okay, jadi hari ini kita akan sambung. Okay, di mana kita akan pergi kepada nota yang keempat, iaitu kita akan melihat serakan sesuatu data itu dengan membina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey. Baik. Kita lihat di sini, okey. Untuk serakan sesuatu data itu, okey, kita boleh gambarkan dia dengan histogram ataupun poligon kekerapan. Okey. Gambar aja yang saya paparkan ini semua histogram. Kalau kita nak bina poligon kekerapan, maknanya kita ambil titik tengah daripada histogram tadi, misalnya sini. Okey, kita tandakan titik tengah dia. Kita ambil pembaris dan kita gariskan. Okey, kita sambung semua titik. Okey, maka kita akan dapat satu poligon kekerapan. Baik, daripada histogram ni kita boleh bina poligon kekerapan. Okey. Seperti yang saya terangkan tadi. Tetapi kali ini kita akan tumpukan histogram terlebih dahulu. Okey. Okey, kita lihat bentuk-bentuk histogram yang kita akan dapat seperti yang kamu lukis semasa mengantar PPD. Okey, kalau kita lihat yang ini, okey, yang pertama sekali ialah histogram yang berbentuk simetri. Okey. Simetri maknanya di bahagian kiri, kalau kita bagi dua ni, di bahagian kiri dan kanan ni sama. Okey. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ini. Kalau kita bagi dua ni, dia akan menjadi lebih kurang sama. Okey, itu kita panggil sebagai histogram simetri. Okey. Baik, histogram simetri ini ada dua. Satu adalah berbentuk loceng seperti ini. Okey, kalau kita garis, kita tanda di bahagian ujungnya ni, kita sambungkan di bahagian ujung dia tu, kita akan dapat dia seperti loceng. Okey. Okey, yang kedua adalah berbentuk
Okey, yang kedua adalah berbentuk seragam. Okey. Seperti yang ini ni, kita panggil dia sebagai bentuk seragam. Okey. Baik. Yang kedua adalah histogram pencong. Histogram pencong ni pun ada dua, iaitu sama ada dia pencong ke kanan, yang ini. Okey, gambar rajah yang ini dia pencong ke kanan, yang ini dia pencong ke kiri. Okey, jadi ada dua bentuk histogram pencong ni. Okey, yang pertama pencong ke kanan, yang kedua pencong ke kiri. Di samping itu, okay, ada juga bentuk-bentuk yang lain. Cuba kita lihat yang ini. Okay, ini adalah bentuk U. Okay. Lebih kurang macam huruf U ni. Kalau kita sambung ujung dia ni. Okay. Seperti huruf U. Okay, yang ini adalah seperti huruf J. Okay. Kalau kita sambung dia, dia seperti sini. Okay. Maknanya kalau huruf J ni dia meningkat saja. Okay. Daripada kecil sampai besar. Okey, kalau dia terbalik seperti ini, dia jadi J songsang. Okey. Dia menurun. Okey. Untuk bentuk J ni, selalunya kita dapat ialah histogram longgokan. Dipanggil sebagai histogram longgokan. Okey, nanti kita akan belajar histogram longgokan. Okey, begitu juga yang ini, histogram longgokan juga. Okey. Okey. Kalau katakan bentuknya seperti ini, okey. Okey, ini kita panggil sebagai bimod. Okey. Okay, tetapi yang paling penting kita nak belajar ada 4 ini, sama ada histogram simetri ataupun histogram pencong. Baik, cuba kita lihat sini. Bentuk taburan data adalah simetri jika bentuk dan saiz taburan hampir sama. Okey. Apabila dibahagikan kepada dua bahagian kiri dan kanan seperti saya sebut tadi. Bentuk taburan pencong jika satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujung satu lagi. Okey. Macam inilah. Okay, yang ini lebih panjang. Maka di sebelah kanan lebih panjang, kita panggil pencong ke kanan. Kalau bahagian kiri ni lebih panjang daripada bahagian kanan, maka dia pencong ke kiri. Okey? Okey. Kita lihat latitude B. Okey, cuba kita lihat histogram yang pertama. Apakah bentuk taburan? Bagi histogram A. Okay, pelajar boleh cuba. Okay, kalau saya tanda ujung sini dan saya sambungkan, apa yang kita akan dapat? Bentuk apa ni pelajar? Loceng. Okay, bentuk Loceng. loceng. Jadi yang ini kita panggil sebagai loceng. Okey, kalau yang ini? Okay, dia serupa dengan bentuk apa tadi? Bimod kan? Okey. Bimod. Jadi yang ini adalah bentuk bimod. Okey. Okey, cuba kita lihat B. Yang ini. Sama kan dengan yang ini? Bimod. Okey. Yang ini pun bentuk bimod. Okey, yang ini? Loceng. Loceng. Okey. Okey. Kita lihat yang ini. Loceng. Okey, yang ini pun loceng. Okey, yang ini?
Bimod. Bentuk apa ni? Nampak? Sama dengan ni kan? Bentuk U. bentuk U. Okey. Jadi yang ini bentuk U. Okey. Okey, kita tengok lagi. Yang ini. Baik, itu tadi contoh-contoh bentuk taburan. Okey. Bagaimana dengan soalan pepesaan nanti ataupun soalan yang boleh dikeluarkan? Okey, cuba kita lihat soalan yang ini. Okey, dibagi dua rajah. Rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara yang berbeza. Okey, graf pertama 100 meter gaya kuat lentang. Graf kedua 100 meter gaya bebas. Okey, pasi Y ini adalah bilangan perenang. Pasi X adalah masa yang diambil. Okey. Okey. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okey, bentuk yang pertama. Loceng. Okey, loceng. Okey, bentuk yang kedua. Seragam. Okey, seragam. Okey, bagus. Okey, soalan kedua. Acara manakah yang mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Okey, bagaimana kita nak tengok serakan untuk histogram ataupun poligon kekerapan? Dia cakap serakan masa, maka kita tengok pada pasi masa. Okey, kita tengok serakan pada 100 meter kuat lentang bermula daripada 69.5 sehingga 104.5 saat. Manakala gaya bebas bermula masa yang diambil daripada 69.5 sampai 89.5. Okey, pada pandangan anda, serakan masa graf mana yang lebih luas? Kuat lentang atau gaya bebas? Kuat lentang. Kuat lentang. Kenapa, pelajar? Sebab masa yang diambil, beza masa yang diambil ini adalah lebih besar berbanding dengan masa yang diambil oleh peserta-peserta daripada peserta-peserta ataupun perenang-perenang gaya bebas. Okey? Maka yang ini lebih besar. Maknanya datanya semakin lebih terserak berbanding dengan satu lagi. Kecil kan? Jadi kat sini kita letak kuat lentang. Okey. Seterusnya, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Gaya bebas. Gaya bebas. Kenapa? Masa diambil cepat. Okey, Singkat. gaya bebas kerana masa yang diambil lebih singkat. Betul? Ataupun pendek. Berbanding. Okey, sebab graf ni perbandingan kan? Jawapan mesti berbanding. Berbanding dengan masa yang diambil oleh perenang kuat lentang. Okey, cara menjawabnya seperti ini. Okey. Okey, jadi pelajar, menepati apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu membanding. Jadi kita nak berbanding, kemudian kita mentafsir serakan. Okey, dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, dan seterusnya kita buat satu kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat tu macam saya sebutkan tadilah. Okey, kita tafsirkan data dia. Okey, yang mana lebih terserak, yang mana tak lebih terserak. Kemudian kita buat kesimpulan seperti ini.
Okey, saya nak anda lihat soalan ini. Raja menunjukkan dua histogram bagi taburan markah ujian matematik yang diperolehi dua kumpulan Arif dan Bistari. Okey. Jadi histogram pertama, pelajar, saya nak ingatkan juga kalau katakan soalan itu melibatkan poligon, dia akan sama juga dengan histogram. Okey. Okey, yang ini markah ujian matematik kumpulan Arif. Okey, ini bilangan pelajar pada paksi Y. Dan pada paksi X ni adalah markah dia. Okey. Okey. Yang ini ni diambil daripada sempadan kelas. Okey. Jadi titik tengahnya kat sini. Okey. Okey, yang ini pun sama. Diambil daripada sempadan kelas. Okey. Jadi pelajar titik tengahnya di tengah-tengah. Bah tu lah. Okey. Okey, saya nak tanya pelajar nyatakan bentuk taburan histogram. Okey, gambar ajar ni. Remote. Seragam. Seragam. Bagus. Okey. Okey, kalau yang ini, dia Loceng serupa kot. dengan apa? Loceng. Kan? Okey, kalau loceng dia mesti yang tengah, yang ini tinggi ni berada di tengah. Pencong ke kanan kot. Pencong, Ke kanan. kalau pencong ke kanan, maknanya garisan di sebelah kanan lebih panjang. Pencong ke kiri. Pencong ke kiri. Okey. Ini kalau kita lukis, kita akan dapat macam inilah. Okey. Jadi kat sini, dia pencong ke kiri. Okey. Okey. Bandingkan serakan markah ujian antara kedua-dua kumpulan. Yang mana lebih terserak? Okey, kita lihat yang ini 105 paling tinggi, rendah. Paling tinggi 90.5. Okey. Ini di antara 10.5 hingga 90.5. Okey, kalau macam ni macam mana kita nak sebut ni? Adakah markah ujian matematik kumpulan Arif lebih terserak daripada kumpulan Bistari? Ataupun sebaliknya? Tak. Ataupun sama? Sama. Sama kan? Sebab sini 105, sini 105. Sini 90.5, sini 90.5. Okey? Jadi kat sini kita tulis hampir sama. Okey, sama ataupun hampir sama. Okey, kumpulan manakah menunjuk keputusan yang baik? Kumpulan Arif ataupun Bistari? Okey, ada jawapan? Lestari. Bistari. Yang ini. Kenapa? Okey, Bistari. Okey, betul. Tapi kenapa? Bilangan lulus ramai kot. Okey, dia tak ada sebut bilangan lulus. Cuba kita Markah. bandingkan yang ini. Markah yang ini dengan yang ini. Markah tinggi. Okey, markah tinggi. Jadi, Bistari kerana ramai pelajar mendapat markah yang tinggi. Okey, berbanding. Okey. Berbanding markah yang diperolehi.
oleh kumpulan arif. Okey? Okey pelajar. Yang ini. Raja menunjukkan dua histogram bagi taburan masa dalam minit yang diambil oleh 40 orang murid daripada setiap kelas 5 manah dan 5 bestari untuk menamatkan satu permainan. Okey, Pasi Y bilangan murid, dia punya kekerapan. Pasi X adalah minit. Okey, yang diambil kat sini adalah sempadan kelas. Okey, sempadan antar kelas. Jadi pelajar kalau kita nak cari titik tengahnya ni, kita tambahkan bagi 2 dapat di tengah-tengah. Okey. Okey, soalannya. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua buah kelas tersebut. Okey, bentuk taburan. Satu markah Satu markah, satu markah. Okey, yang ini bentuk taburannya apa? Pencong ke kiri. Pencong ke kiri sebab dia rendah ke kiri kan. Jadi pencong ke kiri. Satu markah. Okey, yang ini? Loceng. Loceng. Satu markah. Okey, selesai. Bandingkan serakan masa yang diambil bagi kedua-dua kelas itu. Okey, yang mana lebih terserak? Amanah ke bestari yang lebih terserak? Amanah. Amanah. Jadi kita kena tulis untuk B kelas 5 amanah. Okey. Jangan kelas sebab dia panggil serakan masa kan. Okey, masa yang diambil oleh kelas 5 amanah untuk menamatkan permainan adalah lebih terserak berbanding. Okey. Berbanding. Okey. Masa yang diambil oleh kelas 5 base tari. Okey, mesti ada perbandingan. Okey, sebab dia nak bandingkan. Okey, C, kelas manakah menamatkan permainan yang lebih baik? Amanah atau bestari? Bestari. Bestari. Kenapa? Sebab masa dia menamatkan permainan lebih pendek atau singkat berbanding dengan masa yang diambil oleh kelas 5 amanah. Okey, jelas tak pelajar cara kita nak menjawab soalan-soalan yang melibatkan taburan serakan ni tadi. Boleh faham tak? Okey, respon pelajar. Boleh? Pelajar boleh? Boleh. Okey. Boleh tu. Sekarang tugasan anda. Okey, anda ambil data ini. Okey. Ini soalan nombor 6 pada modul. Okey, soalannya. Bina satu jadual kekerapan dengan selang kelas 145 hingga 149. 150 hingga 154. Kalau kita lihat data ini, paling rendah 146. Paling tinggi 178. Okey. Jadi pelajar, jadual yang saya bina mestilah bermula daripada 145 hingga 149. Kemudian saya sambunglah. Okey, dengan saya selang kelasnya 5. Iaitu kalau kita tolakkan ni 150 tolak 5, saya 145, saya selang kelas dia akan jadi 5. Okey. Jadi bermaksud di sini 150 sehingga 154, kemudian kita sambung. 155, kalau kita nak buat had bawah dulu, kita tambah 5. Okey, ini maknanya tambah 5.
Okey. Ni pun sama, tambah 5. Okey. Jadi sampailah 179. Okey, yang ini tadi 149, 154, kemudian kita tambah 5 untuk had atas. Okey. Okey, kemudian titik tengah ni saya dapat ialah 145 tambah 149 bagi 2 sebab di tengah-tengah selang kelas. Okey, jadi yang ni pun sama. Ataupun kita ambil, kita kira 147, kita tambah 5. Macam yang lepas tu kan. Okey. Okey, kekerapan saya dah buatkan iaitu 2, 4, 8, 7, 5, 3, 1. Okey, yang ini nanti kita kira titik tengahnya berapa. Okey, yang ini kekerapan 2, 3, 4, 6, 6, 5, 2, 1. Okey, yang ini untuk B Ni jadual untuk B. Okey, untuk A, bina satu jadual kekerapan longgokan dengan selang kelas 145 hingga 149, 150 hingga 154 dan seterusnya. Okey, saya dah buatkan untuk anda. Okey. Bina satu histogram untuk mewakili data dalam jadual kekerapan longgokan 1. Okey, B bina satu jadual kekerapan longgokan 145 hingga 148, 149 hingga 152 dan seterusnya. Okey. Okey, saya dah binakan. Bina satu histogram untuk mewakili data tersebut. Okey, maknanya kita kena bina dua histogram secara bersaingan. Seperti yang ini Okey. Kita buat histogram dia. Okey, kemudian kita nak jawab soalan ini. Bandingkan bentuk taburan kedua-dua histogram. Okey, sekarang belajar. Saya nak anda. Okey, yang ni saya kecilkan dulu. Belajar, kalau saya kecilkan ni nampak tak? Data dia. Nampak. Boleh Okey, sekarang anda gunakan kertas graf untuk melukis histogram tersebut. Okey, tahniah pada yang menghantar PVD. Okey, saya bagi TP 4. Untuk PVD hari ini saya akan bagi TP 5. Okey, untuk TP keseluruhan tu nanti kita akan bagi yang tak menghantar dia akan dapat tidak ada TP Dia tak menghantar PVD. Jadi TP keseluruhan nanti yang akan dikeluarkan pada bulan 11 adalah TP purata. Dan perlu anda ingat bahawa PVD ni nanti akan diguna pakai untuk mana-mana permohonan untuk melanjutkan pelajaran.
Noah Sikin tak ada hari ni. Akmal faham Akmal? Faham cikgu. Zahurin ada tak dalam kelas kita ni? Okay, 5 orang tak join kelas. Okay, Zahurin, Faizah, Sajidah, Suhaila, Noah Syikin. Okay, untuk kekerapan tu ataupun untuk pasi Y, okay, yang ini selang kelas ni, titik tengah ni kita akan guna untuk pasi X. Yang ini adalah untuk pasi Y. Okay, untuk pasi Y ni kita akan ambil 1 sentimeter 1 pelajar. Okay, skalanya 1 cm. Yang ini 1 cm. Sama dengan 1 murid. Okay, yang ini pun sama.
Jadi nanti pada satu kertas gerak tu ada dua graf, dua histogram. Okey, dah ambil belajar. Dah salin dia punya jadual dia ni. Okey, respon. Dah salin belum? Okey, kita bina pasti X, pasti Y. Okey. Okey, ini untuk gerak pertama. Okey, untuk pasti X kita akan buat kita akan wakilkan dengan titik tengah.
Okey, jangan lupa belajar buat palang dia kat sini. Okey, jadi titik tengah kita ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kemudian untuk pasi Y itu 2 cm, 1 cm seorang lah. Mana kat sini? Okey, saya tulis 2 sini. 4, 6, 8. Okey, jadi yang ini adalah bilangan pelajar untuk pasi Y. Okey, untuk pasi X ni kita tulis titik tengah dia iaitu 147. Okey, 152. 157. 162. 167. 172 dan 177. Okey, kemudian kita tandakan titik tengah yang pertama 147 2. Jadi saya tanda di sini. Dua. Okey, yang ini 152 4. 157 8. 162 7. Kemudian 5. Untuk titik tengah 172 3. Dan seterusnya 1. Okey. Jadi pelajar saya bina histogram dia. Okay, anda punya mesti tepat bina. Okay, saya dapat seperti ini. Okay, jadi bentuknya tu saya boleh kena pastilah yang ini. Okay, ini bentuk loceng. Okay, cuba kita lihat yang kedua. Paksi yang bawah tu ialah mewakili tinggi dalam cm. Okay, yang ini pun sama bilangan murid.
Okey, bilangan murid maknanya sini 2, 4 sampai 6 sebab tertingginya 6. Okey, ini titik tengah kita. Titik tengahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, mungkin saya punya kertas gerak ni tak muat. Okey. Jadi titik tengah kita bermula daripada 14.6, 146.5, 150.5, kita salin je lah titik tengahnya tu. 154.5, 158.5 sebab titik tengahnya dah berubah sebab kita pakai selang kelas yang berbeza. 162.5, 166.5. Pelajar, kalau anda punya kertas gerak tu tak cukup, boleh buat secara melintang. Okey, seterusnya 170.5, 174.5. Okey, macam saya punya ni tak cukup. Okey, anda punya pun kalau tak cukup boleh buat secara melintang. Okey, 146.5 2, jadi kita tanda pada 2. Diikuti dengan 3. Diikuti dengan 4. 6. Titik tengah seterusnya 6. Kemudian 5. 2. 1. Okey, 1. Kemudian kat sini ada lagi 1. Okey. Jadi kita buat bar dia. Okey, gunakan pembaris buat bar. Okay, anda akan dapat seperti ini belajar 2 graf. Okay. Baik, yang ini ni kalau kita tengok, okay, kalau kita sambung garisan, dia akan dapat bentuk apa ni? Pencung ke kanan. Pencung ke kanan. Dia lebih kepada pencung ke kanan. Okay, kalau yang ini? Lonceng. Loceng. Okay. Okay, pelajar. Latihan anda. Okay. Ialah soalan 7. PBD Okay, soalan 7. Dan satu lagi adalah soalan 8. Soalan 8 ni 2 graf. Okay. Okay, soalan 7 dan juga soalan 8. Soalan 8 tu 2 graf, soalan 7 1 graf. Kemudian anda komen tentang bentuk taburannya. Okay. Bentuk taburannya tadi, kalau bentuk,
terbagi kepada dua. Okey. Iaitu bentuk simetri ada dua, loceng dengan seragam. Satu lagi ialah bentuk pencong. Pencong ke kiri atau ke kanan. Okey. Okey, kalau dia tanya tentang taburan data, okey, kita tengok pada paksi X. Yang mana satu terserak, yang mana satu tak terserak. Okey, jelas tak pelajar? Jelas. Okey. Kita ada lagi kelas nanti pada hari Khamis, iaitu pada hari Khamis tu saya akan bincangkan tentang poligon kekerapan. Okey. Kemudian kita akan belajar sikit mengenai sukatan serakan. Okey, macam mana kita nak kira julat dia. Julat antara kuartil. Okey. Kemudian kita akan buat persentil, varian dan sisian piawai. Okey. Jadi itu saja pelajar untuk hari ini PDPR kita. Okey. Kalau katakan tak faham boleh PM terus dengan saya. Kita jumpa lagi pada hari Khamis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru.